Hai guys, Assalamualaikum. So, siapa lagi yang masih ingat tentang satu kisah di mana 12 orang remaja dan juga seorang jurulatih bola sepak terperangkap di dalam gua di wilayah Chiang Rai? So, hari ini kita akan bercerita mengenai kejadian tersebut yang berlaku pada 23 Jun 2018, okey, di mana 12 orang remaja berusia lingkungan 11 tahun hingga 16 tahun dan juga seorang jurulatih pasukan bola sepak yang berusia 25 tahun telah pun terperangkap di dalam gua Tam Luang yang terletak di wilayah Chiang Rai, Thailand. Sewaktu kejadian, mereka dikatakan menjalani latihan bola sepak seperti biasa dan setelah itu telah pun berbasikal menaiki ke gua tersebut, dan sewaktu mereka masuk, keadaan hujan lebat menyebabkan banjir di dalam gua dan menyebabkan mereka terperangkap dan sukar untuk berpatah balik untuk keluar. Pada hari yang sama, keluarga cuba mencari semua remaja-remaja ini sebab tak pulang kat rumah, tak pulang ke rumah, dan akhirnya pada malam hari tersebut di waktu hujan yang masih lagi lebat, seorang penjaga kawasan tersebut telah pun menjumpai basikal-basikal dan juga backpack mereka di luar pintu gua. Jadi bila dia sedikit ke dalam, ke pintu masuk gua tu, memang dia nampak ada tapak kaki dan juga bekas tapak tangan mereka, memasuki gua tersebut. Maknanya memang anak-anak tu berada kat dalam gua lah. Kemudian mereka menggunakan perkhidmatan diver tempatan, tetapi malangnya tidak dapat meneruskan perjalanan sebab air yang sangat deras dan mereka memerlukan peralatan diving yang lengkap. Mereka juga dan menggunakan perkhidmatan seorang pakar gua, caver, Ven, yang mana dia dah mengkaji gua selama 40 tahun. Jadi bila dia tengok keadaan gua Tam Luang tu, katanya dia ada beberapa chamber. Kemudian dekat hujung tu dia macam T-junction tau gua tu. Bila T-junction, dia kata ke kanan tu, saya tak ingat apa nama tempat tu, dan ke kiri adalah ke Pattaya Beach. Dan dia merasakan semua ke-13 orang tu ke kiri, ke arah Pattaya Beach, sebab di Pattaya Beach ada pemandangan yang lebih menarik berbanding di sebelah kanan. Bila bacaan dia macam tu, jadi kerajaan pada ketika itu memerlukan satu perkhidmatan yang cepat, kemudian yang sangat profesional lah, sebab nak masuk ke dalam gua tu adalah satu cabaran yang sangat-sangat sukar sebenarnya, dalam keadaan gua yang gelap, dalam keadaan banjir yang semakin meninggi, dan sebabkan itulah mereka memerlukan semua profesional diver untuk masuk ke dalam tu untuk cari dan kenal pasti adakah 13 remaja ni memang berada di dalam, dan adakah mereka masih hidup ataupun tidak pada ketika itu. Jadi bila beberapa cara digunakan tapi tidak berjaya untuk menemui kesemua mangsa-mangsa tadi, akhirnya Ven dia bagi satu surat mengatakan untuk kerajaan negeri Thailand pada ketika itu untuk cari 3 orang nama diver profesional dunia. Dari 3 nama tu, kerajaan telah pun menghubungi 2 daripada mereka dan mereka datang ke Thailand untuk memberikan khidmat mereka kepada kerajaan. Pada 2 Julai 2018, setelah 10 hari mereka terperangkap dekat dalam gua tu, akhirnya 2 orang penyelam dunia ini telah pun berjaya menemui 13 mangsa yang terperangkap dalam gua itu dalam keadaan yang selamat. Monday. You have been here 10 days. You are very strong. I know, I understand. Maybe Seal will come tomorrow with food and doctor and everything. Thank you so much. Thank you. Setelah menemui ke-13 orang mangsa tadi, dan sekarang adalah masanya bagaimana kerajaan dan mereka yang terlibat dalam operasi ini untuk memikirkan jalan tentang nak selamatkan mereka yang berada dekat dalam gua, sebab nak selamatkan diorang ni bukan mudah. Jadi sebenarnya ada beberapa method
yang dicadangkan. Yang pertama, kalau tak silap saya, katanya tunggu sehingga musim hujan berhenti, yang mana agak mustahil sebab pada ketika itu monsun akan mengambil masa sehingga bulan 10 kalau tak silap saya. Okey, yang kedua, untuk cari lubang-lubang lain, okey, yang mungkin boleh menemui jalan ke arah mangsa-mangsa terbabit. Tetapi malangnya, mereka dah cuba sedaya upaya menggunakan khidmat profesional juga, okey, menggunakan helikopter dan sebagainya. Memang tak ada jalan lain untuk menembusi ruang dalam gua tersebut, melainkan cara yang terakhir memang harus menggunakan cara dalam air lah, okey, yang itu adalah cara yang terakhir. Dan bukan itu sahaja, mereka pula kena fikir bagaimana untuk membawa anak-anak ni keluar dengan kaedah menyelam untuk mengharungi 5 jam lamanya. Jadi setelah dibincangkan, mereka mengatakan anak-anak ni harus diberikan ubat penenang, berehat seketika sewaktu diver ini ataupun penyelam ini tadi membawa mereka keluar dari dalam gua tersebut. Dan mereka diberikan satu mask yang penuh, okey, dan juga ada tong oksigen, kemudian diberi ubat penenang untuk dibawa keluar. Itu sangat-sangat penting supaya anak-anak ini tadi tidak panik, dan itu juga adalah untuk memudahkan lagi kerja penyelam profesional tadi. Pada ketika itu juga, bila air banjir dah semakin meningkat, okey, sebenarnya pada waktu itu mereka memerlukan water pump, okey, untuk keluarkan air-air yang ada di dalam gua terbabit. Sebab bila diorang dive, ada ketikanya mereka perlu cek oksigen, mereka perlu cek sama ada tong gas tu masih lagi ada udara ataupun tidak. Jadi semua perkara-perkara ini harus diambil kira, dan pada ketika itulah munculnya salah seorang water pump supplier yang bagi 3 water pump giant untuk mereka keluarkan air-air yang ada dalam gua tersebut. Bila air-air dikeluarkan, dipump terus dari gua keluar, dia menyebabkan lebih kurang 2000 km persegi padi, okey, tanaman padi terhapus. Apa yang menyentuh perasaan, okey, ketika kejadian itu berlaku, mereka ni antara salah seorang pemilik tanaman padi tu mengatakan dia tak kisah padi dia rosak dan sebagainya, sebab katanya padi dia boleh tanam semula dan boleh hidup semula, tetapi nyawa anak-anak lebih penting sebab mereka nyawa tu tak boleh ditukar ganti. Antara lain, diorang juga memberikan khidmat masakan secara percuma, diorang juga ambil baju-baju mereka yang terlibat dalam operasi ni, cuci, basuh dan sebagainya secara percuma. Kalau tak silap saya, untuk sepanjang operasi tu seramai lebih kurang 10,000 orang yang terlibat secara langsung dan juga tidak langsung. Ramai juga penyelam-penyelam profesional, okey, yang bersama dengan operasi ini, bukan sahaja dari negara Thailand sendiri, ada juga dari China, Japan, Australia dan macam-macam lagi yang memberikan kerjasama, yang memberikan khidmat mereka untuk membantu 13 orang mereka yang terperangkap kat dalam gua Tam Luang tu. Pada 6 Julai 2018, mereka telah pun kehilangan seorang penyelam profesional iaitu Sarjan Saman Gunan sewaktu operasi menyelamatkan 13 mangsa ini tadi. Okey, pada 8 hari bulan Julai, mangsa pertama dapat dikeluarkan dengan selamatnya. 10 hari bulan Julai 2018, kesemua mangsa, ke-13 mangsa ini tadi dapat diselamatkan dengan jayanya. Dan ramai antara mereka yang mengatakan ini adalah satu keajaiban, dan di atas bantuan dan juga sokongan juga doa dari seluruh dunia. Saya juga sempat menonton movie ini pada ketika itu yang berjudul The Cave. Memang bila saya berada dalam tu, saya tengok walaupun itu seolah-olah ianya menggambarkan situasi pada ketika itu, memang sukar, memang agak getir, panik dan macam-macam lagi, tapi akhirnya bila the moment semua 13 tu dapat dikeluarkan dan semua penyelam-penyelam tu keluar dari tempat operasi tersebut, mendapat tepukan yang gemuruh daripada seluruh rakyat pada ketika itu, Masya Allah, the feeling is lain, meremang bulu roma saya.
Dan mereka 13 orang ni telah pun dimasukkan ke hospital. Mereka diberikan makanan yang berkhasiat untuk orang kata memberikan balik sumber tenaga kepada mereka ini, dan saya juga difahamkan mereka tidak dibenarkan untuk menonton televisyen dan dikuarantin di situ selama beberapa hari untuk mengembalikan semangat mereka setelah hampir 2 minggu berada di dalam gua tersebut. Persoalannya, macam mana mereka berada di dalam gua yang hampir 2 minggu tetapi masih lagi nampak ceria, masih lagi nampak cergas. Kapten dia ini merupakan seorang bekas SAMI. Okey, beliau telah pun kematian ibu dan juga bapa sewaktu kecil, dan dia telah masuk ke tempat biara, okey, untuk menjadi seorang SAMI, dan terpaksa keluar untuk menjaga neneknya yang sakit. Dalam masa yang sama dia juga melatih bola sepak kepada anak-anak muda ini, okey. Dan itulah dia kelebihan yang ada pada kapten ini tadi. Bila mana sewaktu kejadian berlaku, kapten ini mengajar anak-anak untuk bermeditasi. Bila bermeditasi, dia akan dapat memberikan anak-anak ini untuk terus mengumpul tenaga, okey, dalam masa yang sama melatih mereka untuk bersabar sehinggalah bantuan sampai. Jadi kalau kata you all nak tengok untuk satu dokumentari mengenai mereka ini, iaitu Tham Luang Cave Rescue Against the Elements. So dalam movie ni, dalam dokumentari ni, mereka dah ceritakan bagaimana mereka selamatkan daripada A sampai Z. Memang satu dokumentari yang wajib anda tonton. Okay? So sekian saja, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye.